Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis, Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala, murra على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا تجدون حد الزاني؟ فقالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له نشدتك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال اللهم لا، ولولا أنك تشدتني بهذا لم أخبرك. نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه، وإذا أخذنا الرجل الضعيف أقمنا عليه الحد. فقلنا تعالوا فنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد وتركنا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوا، فأمر به فرجم، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Daripada satu sahabat Nabi yang bernama Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, kata dia, pada satu hari dibawa lalu di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu orang Yahudi. Hal keadaan Yahudi itu muhammamin majlud, hal keadaan muka dia dicontiang, muka dia disapu arang, dicontiang, majlud, sambil ada orang duk pukul dia. Lepas contiang muka dia, dia pukul dia. Fada'ahum,
Nabi SAW bila tengok keadaan ni, Nabi panggil mereka. Faqala haza tajiduna hadda zani. Nabi kata dia ni salah apa? Dia kata dia salah kerana dia berzina. Nabi kata inikah hukuman yang ada di dalam kitab hampa orang Yahudi. Yahudi kitab dia kitab Taurat. Nabi kata adakah dalam kitab Yahudi tulis kata orang yang salah kerana berzina hukum dia contiang muka pukul? Adakah begitu? Faqalu na'am. Dia berkata ya. Dalam kitab kami orang Yahudi, kalau siapa buat kesalahan zina, mula-mula sekali contiang muka dia, lepas itu ligan dia sambil pukul. Fada'a rajulan min ulama'ihim. Nabi panggil pula satu orang ulama Yahudi. Hak tadi orang Yahudi, begitu jawapan dia. Nabi panggil pula ulama Yahudi. Nabi tanya kepada dia benda yang sama. Faqala lahu nashadtuka billah allazi anzala at-taurata ala Musa. Nabi kata kepada ulama Yahudi ini, Nabi kata dengan nama Allah aku tanya kamu, adakah ini hukuman yang Allah tulis di dalam Taurat? Nabi panggil ulama Yahudi, Nabi tanya dia, tapi Nabi mulakan pertanyaan itu dengan nama Allah. Nabi kata, aku mohon jawab betul-betul dekat aku. Adakah Taurat tulis macam ni? Orang yang melakukan kesalahan zina, contiang muka dia, kemudian pukul dia. Ahakaza tajiduna hadda zani fi kitabikum. Nabi kata, adakah dalam kitab hampa Taurat tulis macam ni? Faqala Allahumma la. Ulama Yahudi dia kata apa? Demi Allah, dah. Walaula annaka tashattani bihadha lam ukhbirka. Dia kata kalau dah tadi kamu tanya, kamu tidak bersumpah dengan nama Allah, aku takkan apa betulkan. Tapi sebab tadi hang nak tanya, hang sebut kata demi Allah, aku nak tanya hang apa betul-betul adakah dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa hukuman kepada orang yang berzina macam hangpa buat ni, hangpa contiang muka dia dan hangpa pukul dia. Oleh kerana Muhammad, kamu tanya tadi, kamu mulakan dengan sebut nama Allah, aku jawab betul. Dah, dalam kitab tak tulis macam ni. Najidu hadda zani fi kitabin ar-rajm. Dia kata dalam kitab Taurat tulis siapa yang buat kesalahan zina hukum dia rejam dengan batu. Demi Allah, dia kata dalam kitab Taurat tulis macam tu. Walakinnahu kasura fi ashrafina. فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الرَّجُلَ الشَّرِيفِ تَرَكْنَاهُ وَإِذَا أَخَذْنَا الرَّجُلَ الضَّعِيفِ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ. Masalahnya ialah apa? Dia kata zina ni banyak dibuat oleh orang-orang besar kami. Yahudi kata perbuatan zina, kesalahan zina ni banyak dilakukan oleh orang-orang kaya, orang-orang besar kami. Maka kami modify hukum itu. Wa idza akhadna, dia kata apabila ar-rajul syarif, orang yang mulia, orang besar-besar, orang kaya-kaya buat zina, taraknahu, kami tak jalankan hukum macam. Wa idza akhadna ar-rajul ad-dha'if, tapi kalau yang buat ni orang miskin, orang susah, kami jalankan hukum macam. Maknanya kami dalam nak melaksanakan hukum ke atas orang yang berzina ini, kami double standard.
Orang kaya ada hukum dia, orang miskin ada hukum dia. Kalau orang kaya berzina, kami hukum ringan-ringan. Kalau sekiranya orang miskin berzina, kami rejam sampai mati. Aku cerita ni dekat hang Muhammad pasal apa? Pasal hang sebut dengan nama Allah. Nak tanya aku takut dekat Allah. Aku hamba hati. Maka kata dia, faqulna ta'alu fanajtami'u ala syai'in nuqimuhu ala syarif wal wadi'. Kami pun fikir tak sudah. Kami pun fikir tak kena. Double standard ni tak cantik. Bila orang kaya kita hukum ringan, bila orang susah kita hukum berat. Ini nampak tak cantik. Kalau orang kaya rasuah sampai 50 juta, hukum dia bayar denda 10,000. Kalau orang susah rasuah 50 ringgit, hukum dia penjara 2 tahun. Nampak tahu? Nampak tak cantik? Maka kami pun berimpun, ulama-ulama Yahudi ini kata kami pun berimpun, fanajtami'u, maka kami pun berimpun ala syai'in nuqimuhu ala syarif wal wadi'. Kami bincang lah apakah satu hukuman yang kita nak buat supaya hukuman ini standard kepada semua orang. Pasal apa? Sekali orang miskin tak boleh. Oh, kalau kami buat kesalahan ni kena rejam. Kalau orang kaya buat, dia tak kena rejam. Kalau sekiranya rakyat tak puas hati, masalah nanti main. Jadi Allah ni macam ni, kami berimpun, kami nak standardize apakah satu hukuman yang kita nak kenakan kepada orang yang berzina. Tak kira dia kaya, tak kira dia miskin. Fajtama'na 'ala tahmim wal jalb. Maka akhirnya kami putuskan siapa yang melakukan kesalahan zina, hukuman dia kita conteng muka dia, bagi dia malu, kita pukul dia patut-patut padan. Kalau orang kaya buat pun hukuman tu, kalau orang miskin buat pun kita hukum macam tu. Wa tarakna rajma, dan kami tinggalkan hukum rejam yang Allah perintahkan di dalam Taurat kami. Gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, Allahumma inni awwalu man ahya amra idza amatu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ya Allah, ya Tuhanku, mudah-mudahan aku menjadi orang yang pertama menghidupkan balik hukum yang mereka dimati dan tinggalkan selama ini. Nabi kata mudah-mudahan hukum rejam kepada orang yang berzina yang sudah kahwin ini dihidupkan semula, kerana itulah perintah Allah di dalam Taurat dan itulah perintah yang Allah turunkan sebagai syariat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata mudah-mudahan aku jadi orang yang pertama hidupkan balik undang-undang Allah yang dimatikan oleh golongan Yahudi. Fa'amara bihi, maka Nabi perintahkan supaya pesalah tadi itu dia rejam dia. Baru lima, maka dia rejam sehingga hadis itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hukum Allah, yang kata hukum Allah ni bukan hudud saja. Hukum Allah ni banyak, yang melibatkan soal ibadah, hukum, yang melibatkan soal muamalah, hukum, yang melibatkan soal munakahah, hukum, yang melibatkan soal jinayah, hukum. Bila kita bercakap tentang hukum Allah, bukan hudud saja. Hukum Allah ni semua. Sistem pinjam bank tanpa riba, itu hukum Allah. Cerita nak menikah di antara laki-laki dan perempuan, mesti kena ada wali, mesti kena ada saksi, mesti kena ada ijab dan kabul. Itu hukum Allah. Hukum Allah ni macam-macam, bukan hudud sahaja. Dan hukum Allah Subhanahu wa taala ni tak kira atas nama apa pun mesti ditegakkan. Hukum Allah Subhanahu wa taala ni atas nama apa pun
sama ada dia melibatkan soal ibadah, sama ada dia melibatkan soal muamalah, sama ada dia melibatkan soal munakahan, ataupun dia melibatkan soal jinayah. Semua ni mesti ditegakkan, kerana itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Cuma pelaksanaan dia, di peringkat implementation, di peringkat kita nak laksanakan hukum itu, kena teliti. Takut macam kita dengar trend pemikiran sebahagian daripada orang Islam hari ini, dia duduk hudud. Hudud itu satu hukum Allah yang wajib dilaksanakan, tetapi harus dilaksanakan dengan teliti. Teliti ni maksudnya apa? Semua benda, semua mesti dipatuhi. Dari segi kebajikan rakyat, mesti diberikan perhatian berat. Tak mau ada di kalangan ahli masyarakat ni sampai nak makan pun tak ada duit, kerana dia hidup susah, kerana dia hidup melarat, kerana dia nak makan pun tak ada duit, dia pergi mencuri. Hukum Islam tidak boleh dilaksanakan kalau sekiranya masih ada rakyat yang macam tu. Nak makan pun tak ada. Kita pergi cek dalam kampung kita, dalam qaryah kita, tengok jumpa satu rumah, satu tok duk belah 4 cucu. Mana pi mak pak budak-budak ni yang tok duk belah ni, mak pak rumah tangga berderai, bapak bawa diri tak tahu pergi ke mana, yang mak ni kecewa dengan perbuatan bapak ni, mak ni akhirnya pun menghilangkan diri, tok ni pun tak tahu anak menantu dia pergi ke mana. Tok ni pun umur dah 68, 70 umur, nak belah cucu 4 orang, makan pun tak ada. Kita duk bercakap soal anak potong tangan orang mencuri, dia ni siapa nak bela nasib dia? Keadaan masyarakat ni nak kena jaga, nak kena gembung, nak kena bagi subuh, nak kena keamanan, kemakmuran di dalam masyarakat mesti sudah ada, barulah keadilan dapat ditegakkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pemimpin yang ada dalam masyarakat ni, pemimpin hak ada, hak bergaduh sakan dalam pilihan raya tahun ini, pemimpin hak ada ni kenalah merupakan pemimpin yang, dah kalau baca balik dalam buku cerita Umar bin Abdul Aziz apabila dia dilantik jadi khalifah. Umar bin Abdul Aziz ulama besar, sangat warak orangnya. Bila dipilih dia untuk menjadi khalifah, dia pergi cari ulama zaman dia bernama Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi. Umar bin Abdul Aziz minta nasihat daripada Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi. Dia kata, aku dipilih untuk jadi pemimpin, apa nasihat tuan kepada saya? Ni hari ini saya dah menang, saya dah dilantik menjadi pemimpin. Tuan sebagai satu ulama besar dalam masyarakat kita ni, apa nasihat tuan pada saya? Apa jawab Muhammad bin Ka'ab? Dia kata, ya Amirul Mukminin, jadikanlah diri kamu seorang bapa kepada anak-anak muda. Jadikanlah diri kamu seorang anak kepada ahli masyarakat yang tua-tua. Jadikanlah diri kamu seorang kawan kepada ahli masyarakat yang sebaya. Dia cakap, tuan-tuan cakap orang alim, ulama ni, kalam dia kalam hikmah, kalam yang penuh kebijaksanaan. Dia pesan kepada Umar bin Abdul Aziz, dia kata, hang jadi pak kepada masyarakat yang muda-muda. Bila pak ni maksudnya apa? Penuh kasih sayang dalam hati, penuh kasih sayang. Bila pemimpin mempunyai sifat bapa, dia sayang kepada budak-budak muda yang ada ni. Dia sayang, dia tak mau anak-anak muda dia ni jadi ahli neraka esok ni. Maka dia tidak menganjurkan program-program yang boleh merosakkan budak-budak muda. Pasal dia sayang budak muda ni, kerana bagi dia budak muda ni anak dia. Mana ada satu bapa nak tengok anak-anak dia jadi jahat walaupun bapa tu jahat. Satu bapa pencuri, dia tak mau anak dia jadi pencuri. Satu bapa ni kaki rogol orang, dia tak mau anak dia jadi perogol. Jadikan diri kamu seorang bapa apabila kamu berhadapan dengan rakyat yang terdiri daripada orang muda. Dia kata,
Jadikan diri kamu anak apabila kamu berhadapan dengan ahli masyarakat yang tua-tua. Bila kita berhadap dengan mak kita, dengan ayah kita, hormat kita. Kita jumpa orang tua-tua, hormat kita. Pasal apa? Kita tengok dia, kita ingat mak kita, kita ingat ayah kita. Dan jadikanlah diri kamu kawan kepada ahli masyarakat yang sembahyang. Dia kata, semua kawan kita, tidak ada musuh. Bila ayah itu hang undi dia, hang tak undi aku, tapi hang aku anggap kawan aku. Biduk berlalu, kiamat bertahu. Sudah. Lalu ni kita hidup, kita ingat apa? Kita ingat kita orang Islam. Hak kita dia jaga, hak dia kita jaga. Itu pesan Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi kepada Umar bin Abdul Aziz, satu tokoh hebat di dalam sejarah Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang yang jadi kerajaan wajib kalau sekiranya dia mengaku dia orang Islam, wajib kepada dia didik, terang dan bagi faham kepada seluruh anggota masyarakat tanpa kira bangsa, tanpa kira agama, tentang perintah Allah. Wajib. TV kena ambil satu slot, pukul 8 sampai pukul 9 berita, lepas pukul 9 masuk ke satu slot penerangan tentang hudud. So, masalahnya hukum Allah ni bukan kata orang bukan Islam tak faham, orang Islam pun tak faham. Pasal apa tak faham? Pasal tidak pernah ada slot tu dalam TV kita nak terang tentang hudud. Semua orang duduk di rumah, semua orang nak tengok TV, nak dengar. Panggil orang yang paling faham tentang benda ni dan paling pandai terang kepada orang tentang apa dia hudud ini. Burukkah dia? Baikkah dia? Adakah hudud ni bertujuan nak porak-poranda masyarakat, ataupun hudud ni bertujuan untuk nak memelihara kemakmuran dan keamanan masyarakat? Terang bagi faham. Tidak ada satu manusia waras. Bukan kata orang Melayu, bukan kata orang Islam. Walaupun dia bukan orang Melayu, walaupun dia bukan orang Islam, kalau sekiranya dia waras otak dia, dia tak mau harta benda dia orang curi. Kalau dia satu orang yang waras otak dia, dia tak mau anak dia dirogol orang. Kalau dia satu orang yang waras pikiran, walaupun dia bukan orang Islam, dia tak mau dia dituduh sebarangan. Dia tak buat benda tu, orang tuduh kata dia buat. Buta-buta orang main kata hang hari tu keluar video hang buat macam ni, macam ni, macam ni, sedangkan dia tak buat. Dia tak suka, dia aibkan, dia tak mau marah dia dijatuhkan. Maka datangnya hukum-hukum Islam ini nak memelihara benda ni. Tuduh, kemukakan bukti. Bukti ada syarat-syarat dia. Benda ni kena masuk dalam TV, bagi explanation, terang kepada orang, baru orang nampak bahawa hukum Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat baik. Hukum Islam, tuan-tuan, bukan kerja nak hukum orang, bukan. Jangan ingat kata bila laksana hukum Islam ni orang pakai kudung tangan, bukan. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, inni la adhkuru awwala rajul qata'ah utiya bisariq fa'amara biqata'ih wa ka'annama asifa wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibn Mas'ud, qalu ya Rasulullah ka'annaka karihta qata'ah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yamna'uni la takunu 'aunan lisyaitan ala akhikum. Innahu yanbaghi lil imam idza intaha ilayhi had an yuqimah. Wa inna Allah azza wa jalla afuwun yuhibbul afwa. Qala Allah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim atau kama qala. Hadis ini dikatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Maksud dia daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.
Satu hari Abdullah bin Mas'ud, dia sahabat Nabi. Satu hari Abdullah bin Mas'ud, dia kata apa, aku teringat, dia kata satu kes berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana satu orang laki-laki dibawa ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dituduh mencuri. Dan itu adalah awal rajul qata'ah, orang yang pertama sekali kena hukum potong tangan. Satu orang dituduh kata dia mencuri, dibawa dia ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini first kes yang pertama potong tangan di zaman Nabi. Dibawa dia ni mai ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata hadis tu, dia kata utiya bisariq, dibawa mai ke depan Nabi satu pencuri. Fa amara biqat'i, setelah dibicarakan, Nabi panggil saksi-saksi yang melihat benda ni, sabit kesalahan, cukup semua bukti dan saksi, syarat-syarat barang yang dicuri semua komplit. Maka diperintahkan supaya tangan laki-laki ini dipotong. Wa ka'annama usifa wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat dapat mengesan pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nampak asifah. Asifah ni maksudnya regret, unhappy. Di muka Nabi itu sahabat nampak Nabi ni macam tak seronok. Nampak pada wajah Nabi ni macam kesal. Begitu. Qala, kata Ibnu Mas'ud, qalu, sahabat kata dekat Nabi, ya Rasulullah, ka'annaka karihta qata'a. Dia kata, ya Rasulullah, kami nampak tuan macam tak suka ni nak potong tangan orang yang mencuri ni. Nampak pada muka Nabi itu macam tak seronok, nampak macam Nabi tak suka. Qala, jawab Nabi, wa ma yamna'uni. Nabi kata, nak buat macam mana? Kesalahan dah berlaku, hampa dah bawa mai dia depan aku, saksi-saksi semua dah mai, bukti, evidence semua cukup. Nak buat macam mana? Nabi kata, wa ma yamna'uni, tidak ada benda lagi yang boleh menghalang aku daripada melaksanakan hukum ini. Nabi kata, I have no choice. Pesalah sudah dibawa depan aku, perbicaraan sudah dijalankan, saksi-saksi sudah dikemukakan, bukti semua sudah ada, sudah jelas. Aku atas kapasiti aku sebagai seorang hakim, tak ada siapa boleh halang aku dah. Hukuman dijalankan. Nabi kata, la takunu aunan lisyaitan ala akhikum. Ini kata-kata yang menjadi perbincangan ulama. Nabi kata apa? Nabi kata, aku nak pesan dekat hampa, hampa jangan jadi orang yang membantu syaitan untuk perkena kawan hampa. Nabi sebut benda tu. Nabi sebut, Nabi kata, la takunu aunan lisyaitan. Hampa-hampa ni semua, Nabi kata, aku pesan dekat hampa, hampa jangan jadi pembantu kepada syaitan ke atas kawan hampa yang kena hukum ini. Innahu yanbaghi lil imam izan taha ilaihi haddun an yuqimah. Nabi kata, kerana menjadi tanggungjawab seorang imam, pemimpin macam aku ni, apabila dibawa mai orang salah, bila dikemukakan bukti, bila dia ditunjukkan segala-galanya, aku tidak ada pilihan melainkan aku kena jatuh hukum kerana ini hukum Allah. Tapi Nabi kata, innallaha azza wa jalla afuun yuhibbul afwa. Nabi kata, tetapi hampa kena ingat, Allah subhanahu wa ta'ala itu afuun, maha pemaaf, yuhibbul afwa, Allah suka kepada memberi maaf. Maksudnya apa? Ulama bincang. Maksudnya apa dia? Islam bukan suka nak hukum orang.
Islam mau kalau boleh benda ni settle luar mahkamah. Tapi kalau sekiranya hampa tak mau settle benda ni, orang yang barang dia dicuri, dia tak puas hati, dia nak bawa pergi mahkamah, bila dah mai ke depan hakim, hakim terpaksa jalan undang-undang. Tapi kalau boleh, Nabi kata pasal apa? Allah pun maha pengampun, Allah suka kepada pengampunan. Kalau boleh benda ni hampa settle di luar, jangan bawa mai depan aku, Nabi kata. Hampa heret dia bawa mai depan aku, hampa seolah-olah macam membantu syaitan buat kena kawan ni dengan hukum yang dikenakan kepada dia. Nabi SAW baca sepotong ayat, Allah kata wal ya'fu wal yasfahu, maka hendaklah hampa bermaaf-maafan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, Tuhan kata hampa tak maukah di kalangan hampa ni ada saling maaf memaafi? Wallahu ghafurur rahim, sedangkan Allah maha pengampun, maha penyayang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berlaku pada zaman Nabi hadis riwayat daripada Safwan bin Umayyah radhiyallahu anhu. Dia kata kuntu naiman fil masjid ala khamisatin li fasuriqat fa akhadna as-sariq fa rafa'nahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa amara biqat'i. فقلت يا رسول الله أفي خميصتي ثمن 30 درهما أنا أهبها له أو أبيعها له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فهلا كان قبل أن تأتيني به، أو كما قال hadis riwayat Imam Ahmad. Safwan bin Umayyah satu hari dia tidur di masjid. Kamis ni, baju ni dia panggil kamis, ada selai baju dia, dia lipat buat bantai tidur. Safwan duduk tidur di masjid, berbantalkan baju dia, dia lipat baju dia, dia buat bantai tidur. Fasuriqat, mai satu syekh manakah curi baju tu. Rupanya zaman Nabi pun ada lah kelaku macam ni. Lah kata kepala pancong di Pasbat, kepala pancong masjid tu pun di Pasbat. So orang main nak semayang subuh, main duk gagau, kepala pancong tak ada, boleh buat bila bukan ubah duit pun kepala pancong tu. Sebab dia lalu sekarang tirai orang perempuan, tirai orang perempuan semayang, buh beg dia buh di depan, kawah duduk soh depan ni, buah beg di depan. Allahu Akbar semayang. Kipas angin pukul kentirai tu terbang pergi belah dia, beg ni di belah dia. Bila kipas angin lenggok pergi kot lain, tirai turun mai, beg okey. Sekali kipas angin pukul pula, tirai tu terbang pergi. Sekali dia mai, tak ada beg. Silap mata di masjid boleh jadi benda ni. Hamba Allah ni duduk sembahyang untuk imam, duduk nampak beg tu turun, tirai tu beg okey, dia main turun tak ada beg, kawan angkat bila malam mengajar ramai ni dia pakai rela jaga, rela dapat tangkap tu budak duk pegang beg, tangkap dia soal siasat dia. Rupanya yang hantar dia main pak dia, pak main dengan motor, turun pergi curi, ambil main kita belah, pak ajak anak macam tu. Tadi kita kata pak ni kalau dia pencuri pun dia tak mau anak dia mencuri, ni special edition punya pak. Dia pencuri, dia mau anak dia mencuri, dia bawa pergi, dia berhenti motor, dia suruh anak dia pergi buat, main naik motor ni, tengok rela tangkap, pak dia lari tinggal dia. Sampai macam tu. Kepala pancong kira okey lagi, dalam masjid orang tengah duduk semayang pula curi. Berlaku zaman Nabi SAW, satu sahabat nama Safwan bin Umayyah.
Safwan bin Umayyah lipat-lipat baju, tak buat bantai, tidak. Fasuriqat, dia kata tiba-tiba baju hak dia lipat buat bantai tu orang curi pergi. Tidak. Masa mula tak, lepas tu golek pergi balik ni, baju tu duduk kawan kat wabi. Fa akhazna sariq, dia kata akhirnya orang ada di masjid berjaya tangkap pencuri ni. Rela lah ni, rela. Angkat. Farafa'nahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat heret pergi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibicarakan, diminta saksi yang melihat barang apa semua. Maka diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amara biqat'i. Nabi kata potong tangan. Potong tangan dia. Faqultu ya Rasulullah afi khamisati thamanun 30 dirhaman. Safwan ni pula apabila Nabi jatuhkan hukum potong tangan dia, duk main tak seronok. Tadi masa kawan ni curi baju dia, dia marah. Tapi bila pergi depan Nabi, hukuman dijatuhkan potong tangan, dia rasa guilty, dia rasa bersalah. Dia pergi jumpa Nabi Safwan ni, dia kata ya Rasulullah, dia kata afi khamisati thamanu 30 dirhaman. Dia kata ya Rasulullah, baju hadiah curi tu 80 dirham saja, bukan mahal pun. Dia kata baju saya hadiah curi itu tak mahal mana pun. Dia kata kesian tak dia pun, dipotong tangan dia, dia jatuh kesian. Ana ahabuha bi, dia kata ya Rasulullah ana ahabuha lahu. Lah macam ni, dia kata ya Rasulullah macam ni saya bagi kat dia baju tu, jangan potong tangan dia. Dia damai, marah sudah hilang, rasional sudah main balik dalam kepala dia, marah sudah diganti dengan kesian. Dia minta dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, tak apalah, baju saya hak dia curi itu aku hebahkan kepada dia, aku bagi ke dia, jangan potong tangan dia, kesian kat dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Fahalla kana qabla an ta'tiyani bih. Nabi kata awak tak selesai tadi sebelum bawa mai depan aku. Kalau tadi ni hang selesaikan dengan dia, hang pegang dia, hang gempam dia cukup-cukup, hang warning dia apa pun, kata ya hang curi pasal apa dan sebagainya, okeylah. Kalau hang berkenan sangat ambil baju ni, lain kali jangan curi. Selesai di luar sana, jangan bawa mai depan aku. Nabi kata, tapi bila bawa mai depan aku, sudah ke mahkamah, perbicaraan sudah dijalankan, sudah sabit kesalahan dia, aku tak boleh tarik balik, sebab hukum potong tangan ini hak Allah. Kalau nak bagi sorry dekat dia, nak apa? Tadi, jangan waktu dah mai ke depan aku, sebab aku tidak ada hak untuk nak mengampunkan pesalah yang melakukan kesalahan hudud. Nampak tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan kepada hadis-hadis yang kita baca ni apa dia? Satu, hukum Allah di antaranya hudud adalah wajib dilaksanakan. Itu tak boleh nak siapa nak buat apa. Siapa kata kita tidak akan laksanakan hudud, itu salah. Apatah lagi siapa yang pergi bercakap kata hudud ni tak sesuai zaman lah, rosak dia. Hudud salah satu daripada mekanisme hukum dalam Islam dan dia wajib dilaksanakan. Kesimpulan yang kedua, tetapi pelaksanaannya mestilah dengan cukup teliti. Pelaksanaan hukum itu mestilah setelah kajian dan penelitian yang mendalam. Yang ketiga, Islam bukanlah agama yang kalut nak hukum orang. Sebaliknya, Islam hanya nak memastikan keadilan dan keamanan tertegak di atas muka bumi ini. Kerana dengan keadilan, kebajikan dan sebagainya, negara jadi makmur. Dan yang keempat, apapun saling maaf memaafi.
itu amalan mulia. Maaf memaafi itu amalan mulia. Kok mana pun Islam suka yang tu. Islam tak suka menghukum. Islam suka kemakmuran itu tertegak di atas muka bumi. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1 muka surat 213. Muka surat 213. Kita masih lagi di dalam tafsir surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat 12 atas sekali. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad akhazallahu mitsaqa bani Israil. Dan sungguh telah mengambil Allah akan perjanjian dengan Bani Israel. Tuh. Ayat yang kita nak baca malam ni nak cerita tentang Bani Israel ni. Allah Subhanahu wa taala pernah buat janji dengan mereka. Tuan-tuan, Bani Israel ni siapa mereka ni? Bani Israel, Yahudi ni siapa? Bani Israel ataupun yang kata orang Yahudi ni, mereka ni asal keturunan daripada Nabi Yaqub. Asal keturunan daripada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni siapa? Nabi Yaqub ini Nabi, anak kepada Nabi dan cucu kepada Nabi. Nabi Yaqub bapa dia siapa? Nabi Ishaq. Bapa Nabi Ishaq siapa dia? Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Nabi Ibrahim tu tok wan, Nabi Ishaq tu bapa dia, Nabi Yaqub itu anak Nabi Yaqub pula siapa dia? Nabi Yusuf. Masya-Allah tuan-tuan, keturunan yang sangat mulia. Daripada moyang Nabi, tok Nabi, bapa Nabi sampailah kepada Nabi Yusuf, Nabi. Cerita Bani Israel ini cerita yang bermula daripada kelompok ini, daripada kelompok keluarga Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Kita hari ini duk marah orang Yahudi kan, Yahudi laknatullah alaihi wa kena rizal sikit. Bukan semua mereka jahat. Ada di kalangan mereka ni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan generasi mereka hak dulu-dulu ni nabi-nabi belaka. Hak jahat-jahat, hak baik-baik. Siapa orang Melayu kita lah. Duk marah Yahudi apa Melayu pun siapa. Ada hak baik-baik, hak jahat-jahat pun ada. Kisah Nabi Yaqub disebut dalam Quran tidak detail. Tidak detail. Nabi Yaqub alaihi salam ni disebut dalam Quran ini sambil-sambil. Bila mai cerita tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, sekali sebut tentang Nabi Yaqub. Bila mai cerita Nabi Allah Yusuf alaihi salam, sekali sebut tentang Nabi Yaqub. Tidak ada dalam Quran satu surah Yaqub, tidak ada dalam Quran satu kisah tentang Nabi Yaqub yang diceritakan in detail. Tak ada. Maklumat tentang Nabi Allah Yaqub alaihi salam banyak mai daripada cerita-cerita sejarah. Tuan-tuan, kalau kita rajin duk baca buku-buku sejarah Islam, ahli sejarah yang terkenal yang menjadi rujukan bacaan ulama-ulama Islam ni siapa dia? Ibnu Hisham. Dia ada sirah dia, sirah Ibnu Hisham, sirah Ibnu Ishaq. Ini dua mereka ni adalah ahli sejarah dalam Islam yang catatan mereka ni menjadi rujukan sepanjang zaman. Dan cerita tentang Nabi Yaqub ini juga mai daripada catatan ulama-ulama Nasara dan ulama-ulama Yahudi. Cerita tentang Nabi Yaqub ni, maka di sana ada tapisan-tapisan nak mencari yang hampir kepada kebenaran. Begitu. Walau apapun, kalau nak dirumuskan, Nabi Yaqub ni ada 12 orang anak. Kali kita akan pergi detail pasal malam ni kita baca ayat 12. Ayat 12 surah Al-Maidah.
Dalam ayat 12 surah Al-Ma'idah ni pula cerita tentang 12 suku Yahudi. Kemudian bab 12 ni pun sekali kita cerita. Kalau 13 lain 12. Nabi Allah Yaqub alaihi salam ada 12 orang anak. Antara 12 itu yang popular kita kenal siapa dia? Nabi Yusuf. Di antara 12 itu yang popular kita kenal siapa dia? Bunyamin. Di antara 12 yang popular kita kenal ni siapa dia? Yahuda. Ini anak dia. Dah lain itu tidak begitu popular. Kerana 3 orang ini timbul nama mereka di dalam tafsir Quran yang menceritakan tentang anak-anak Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Anak-anak Nabi Yaqub alaihi salam ini dipanggil asbab. Tuan-tuan, kita baca balik tafsir yang berikutnya. Dia kata apa? Wa ba'athna min khumusnai asyara naqiba. Dan kami diri daripada mereka itu 12 naqib, yakni 12 ketua, 12 pengulu. Tiap-tiap satu asbab seorang pengulu. Asbab dia sebut. Alif sin ba alif ta. Asbab daripada perkataan sin ba ta. Sin ba ta ataupun disebut sibtun, makna dia cucu. Asbab makna dia cucu-cucu. Ni dalam kitab kita baca ni dia kata wa ba'athna minhum musnai asyara naqiba. Dan kami diri daripada mereka itu 12 naqib, 12 ketua, 12 pengulu. Tiap-tiap satu asbab seorang pengulu. Anak dia ada 12. Tiap-tiap satu anak ni menjadi ketua kepada cucu-cucu Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Dan kerja mereka ini ialah menjaga kaumnya. Maka Bani Israel ada 12 asbab. Di kalangan Bani Israel ini ada 12 suku dan keturunan. Keturunan 12 anak Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Ini cerita 12. Cerita 12 ni kalau kita tengok dalam Quran ni dan dalam hadis dan dalam sejarah Islam ni, dia duk main 12. Di antaranya apa dia? Ni kita duk baca ni, kata Bani Israel ada 12 asbab. Yang kedua, semasa perjanjian Aqabah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pilih berapa orang? 12 orang. Daripada 12 orang yang Nabi pilih di dalam perjanjian Aqabah itu, 9 orang daripada Khazraj, 3 orang daripada Aus. Kan kita duk baca di Madinah ni, mereka ada Aus, mereka ada Khazraj. Nabi cantumkan Aus dan Khazraj, Nabi panggil Ansar. Dia selagi kita duk sebut atas nama puak, suku, bangsa ni, duk gaduh itu. Duk gaduh itu. Aus duk penaik bendera Aus. Khazraj duk penaik bendera Khazraj. Bila mai ada jawatan nak isi, Aus kata dia layak, Khazraj kata dia layak. Nabi buang itu semua. Nabi kata mula pada hari ini tidak ada Aus, tidak ada Khazraj. Hampa semua ni asal orang Madinah, aku panggil hampa ni Ansar. Hak mai daripada Mekah hijrah mai ke sini, itu sahabat-sahabat kita panggil dia Muhajirin. Bila mai Muhajirin berjumpa dengan Ansar yang asalnya Aus dan Khazraj, Nabi cantumkan pula Muhajirin dengan Ansar ini jadi satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal kita selagi kita duk pecah kita kepada suku, kepada bangsa, kepada puak, kepada apa, selagi itulah kita bergaduh. Macam kita di Malaysia ni, gerakan Islam ni banyak. Hak nama Abid, hak nama Ikram, hak nama Isma, hak nama macam-macam nama. Bila dia pecah kepada puak yang macam-macam ni, dia ada bercakap. Dia ni Isma ni, dia ni Isma.
Dia ni Habib ni, dia ni Habib. Dia ni Ikram ni, dia ni Ikram. Padahal Habib ke, Isma ke, Ikram ke, apa ke, duk pergi masjid semayang, Tuhan dia Allah, Nabi Muhammad yang dia ikut, sama aja. Rukun Islam tu lah yang masing-masing duk buat, rukun iman tu lah yang masing-masing percaya, Quran tu lah yang masing-masing baca, hadis tu lah yang masing-masing duk dengar. Tapi bila pi bubuh atas nama-nama ni, dia jadi benda tu dengan secara tak langsung jadi. Malam ni kuliah Ustaz Samsuri. Samsuri ni dia belah mana? Samsuri ni dia belah mana? Jawab kawan ni, dia belah kita. Dari belah kita pun hang kena tahu dia geng mana. Nampak tuan-tuan? Kita duk cari pasal, kita duk cari alasan, kita duk cari sebab untuk tak mau nak bersatu. Untuk tak mau nak bersatu. Adakah yang Samsuri baca ni Quran palsu? Adakah yang Samsuri duk baca ni hadis dhaif, hadis maudhu'? Hak dia duk baca ni Quran tu lah, hak dia duk apa ni hadis tu lah. Dia teliti pula duk ambil hadis yang sahih, cuba mengelakkan daripada duk baca yang maudhu' dan sebagainya. Tapi masyarakat tetap tanya, dia geng mana? Nampak tuan-tuan? Nabi SAW sudah nampak penyakit ni. Nabi buang barrier ni semua. Nabi kata, aku tak mau dengar hang duk kata hang Aus, aku tak mau dengar hang duk kata hang Khazraj, aku tak mau dengar ni Muhajirin Ansar ni semua. Kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buang benda-benda ni semua, baru kita boleh lapang dada. Lagi kita duk jadikan benda tu sebagai besar dalam hidup kita, selagi itulah kita tak boleh nak manis muka sama-sama kita. Selagi itulah kita tak boleh nak lapang dada sama-sama kita. Nak bergerak atas apa platform, pilah selagi mana matlamat dia nak cari keredaan Allah. Tapi jangan jadikan platform itu sebagai punca pergeseran dan pergaduhan di antara sama-sama kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Islam itu agama kasih sayang. Kita nak sampai tahap Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi kata, hang tak sembang kuat, hang tak dianggap sebagai orang yang beriman sehinggalah hang sayang saudara hang macam hang sayang diri hang sendiri. Dia nak pergi tahap tu. Tahap kita buang ni semua benda yang boleh menjarakkan kita dengan kawan kita. Kita nak cari di mana ruang untuk kita boleh menghampirkan diri dengan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dalam Quran dia mai cerita-cerita tentang Naqib Bani Israel, ada 12 asbab, 12 puak. Dalam perjanjian Aqabah Nabi pilih 12 orang, 9 daripada Khazraj, 3 daripada Aus. Kita tengok pula dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 60, cerita tentang Nabi Allah Musa alaihi salam. Kan cerita kata pasal Bani Israel. Sekali kita akan jumpa dalam ayat yang berikutnya. Nabi Musa ajak Bani Israel, mai kita pergi masuk ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni tuan-tuan, dia menjadi tempat mulia sejak daripada zaman berzaman. Mulia Baitul Maqdis ni. Kalau tidak Nabi tak sebut 3 tempat ni kok mana pun bagi hampa sampai. Apa dia? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Nabi kata kok mana pun dalam satu life, dalam satu kehidupan kita ni, bagilah kita dapat pijak kaki 3 tempat ni. Walaupun untuk nak sampai 3 tempat ni, Nabi kata hang terpaksa pekin belanja. Pekin belanja. Teringin nak perbesar rumah, bukan tak teringin. Teringin nak tukar kereta, bukan tak teringin. Tapi nak pergi 3 tempat ni. Nombor 1, Masjid Haram. Nak pergi buat haji, nak pergi buat umrah. Yang kedua, Masjid Nabawi. Masih di sanalah tersimpannya jasad yang sangat mulia Nabi SAW. Dan yang ketiga, Masjid Aqsa. Apa istimewanya? Sejak zaman Nabi Allah Musa AS, Nabi Musa ajak ni orang-orang Bani Israel ni, jom kita masuk
ke Baitul Maqdis. Sampai di sana kita take over Baitul Maqdis ini daripada penguasaan orang-orang pada zaman itu. Ada dalam tafsir dia cerita kata orang-orang kuat, dia kata siapa, wallahu a'lam. Depa ni yang menguasai Baitul Maqdis pada masa itu. Nabi Musa ajak depa, jom kita pi, kita masuk, kita kuasai Baitul Maqdis itu. Bani Israel kata apa? Sorry, kami tak mau pi. Kami tak mau pi, kami lebih suka duduk di sini. Kami tak mau pi ke tempat yang hang ajak pi tu. Kami suka inna kunna qa'idin. Kami suka duduk di sini, kami tak mau ikut hang pi ke tempat tu. Maka dengan kerana tu depa dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala 40 tahun depa tidak boleh masuk ke kawasan Baitul Maqdis. Bani Israel, Allah tidak izinkan mereka masuk dalam Baitul Maqdis 40 tahun, sesat atas padang pasir. Duduk di tengah padang pasir ni macam orang duduk tengah laut, tak tahu nak pergi ke mana. Tengok sejauh mata memandang, tak nampak darat. Duduk padang pasir ni sejauh mata memandang pasir. Kita ni nak pergi ke mana ni? Nak pergi kot nikah, nak pergi kot mana ni? Tak tahu nak pergi ke mana. Demikian Allah hukum Bani Israel 40 tahun disesatkan mereka ini di tengah padang pasir. Dalam keadaan dahlah sesat, dahaga ni nak pecah kongkong. Masing-masing minta kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, minta supaya kok mana pun buatlah bagi dapat air. Ni nak mati rasa ni, kering kangkung, tak ada air. Al-Baqarah ayat 60, Tuhan kata, wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu ithnata asyrata aynah. Ayat 60 surah Al-Baqarah. Dan ingatlah ketika mana Bani Israel sesat di tengah padang pasir dan mereka minta kepada Nabi Musa suruh ikhtiarkan supaya dapat air. Faqulna, Tuhan kata, maka kami perintahkan kepada Nabi Musa, idrib bi'asakal hajar. Tongkat mukjizat Nabi Musa tu Tuhan kata pukul ke batu. Dalam riwayat kata batu besar 4 sagi. Tuhan kata tongkat tu pukul batu tu, batu pejal, batu besar 4 sagi tu pukul. Musa pun Allah suruh, dia tak cakap banyak, dengan tongkat tu dia pukul batu tu. Quran kata apa? Fanfajarat min husnata asyrata aina. Tiba-tiba terpancut keluar daripada batu pejal tu 12 dia sebut 12 pancutan air. Dalam tafsir bincang, kenapa Allah takdirkan dia keluar 12? Kenapa tidak 13? Kenapa tidak 11? Nombor yang Datuk Najib suka. Tak lengkap sound system, tak apa jadi. Kenapa 12? Persoalannya kenapa 12? Sebahagian ulama tafsir jawab, dia kata apa? Kerana asbab cucu-cucu Nabi Yaqub Bani Israel ada 12 asbab, maka Allah pancutkan 12 mata air. Pasal apa? Kalau tak pancut 12, mereka akan bergaduh, berbunuh-bunuh kerana air itu. Maka Allah pancutkan 12 mata air. Satu puak pergi ambil satu, pergi ambil satu, pergi ambil satu, maka terhindarlah pergaduhan di antara asbab, di antara suku puak Bani Israel itu. Pun dia sebut 12 juga. Kalau kita tengok dalam hadis cerita tentang perang Uhud. Perang Uhud. Kita daripada kecil-kecil duduk ngaji sekolah Arab, ustaz sekolah Arab dah beritahu dah. Dan perang Uhud tu apa jadi? Nabi sudah pesan kepada sahabat-sahabat pergi perang. Nabi kata walau apa jadi sekalipun jangan turun, tinggal bukit yang aku amanahkan ini. Apa jadi? Ujian Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat Nabi, depa turun,
tinggal bukit tu kerana nak pergi berebut harta ghanimah, harta rampasan perang. Dalam hadis riwayat daripada Al-Bara bin Azib, hadis sahih Al-Bukhari, dia bawa mai hadis cerita tentang benda tu, dan dia bawa mai, dia kata iz yad'uhumur rasul fi ukhrahum wa lam yabqa ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu 12 rajulah. Pakat turun, bila turun musuh serang. Musuh pada masa tu dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Dia dapat tinggal kedudukan bukit yang strategik, turun main nak berebut, musuh take over bukit itu, dan kedudukan orang Islam sudah jadi seperti kedudukan musuh tadi. Mereka dihujani dengan panah. Nabi SAW pula dalam pada celah tu jatuh pula dalam lubang yang dikorek oleh golongan munafik. Dalam hadis cerita apa? Dia kata walam yabqa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu 12 rajula. Pada masa tu yang lu ada sama dengan Nabi 12 orang sahaja. 12 orang. Bukan suruh pitikam nombor 12. Tapi nak apa kata cerita 12 ni dalam Quran, dalam hadis, dalam apa, dia duk main 12. Jadi benda tu macam tu, lari habis-habis. Ketika Nabi dah jatuh dalam lubang tu, yang ada mempertahankan Nabi pada ketika itu, hadis kata apa? Ghairu 12 rajulah. 12 orang aja yang duk pertahan Nabi, duk ada dalam lubang pada masa itu. Dan ayat Quran tentang surah Al-Jumu'ah, selalu tu imam masjid dan dibaca surah Al-Jumu'ah rakaat pertama sembahyang jemaah. Ayat sebut apa? Wa iza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Kan mana-mana masjid pun imam dibaca ni, wa iza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Dan apabila mereka melihat rombongan perniagaan main, infaddu ilaiha, tengah duduk dengan khutbah, bakat lari keluar pergi tengok dia ni main niaga apa. Wa tarakuka qa'imah, dan mereka tinggal engkau wahai Muhammad duduk berdiri seorang tu, duduk berdiri cegat baca khutbah, bakat tuang pergi tengok dia ni main jual apa. Cerita ni main daripada hadis Nabi SAW, hadis Al-Bukhari. Dia kata apa? Aqbalat 'airun yaumal jumu'ah. Hari Jumaat tu tengah Nabi duk baca khutbah, sahabat duk dengar, mai satu air. Air maksudnya rombongan perdagangan baru sampai bawa barang-barang mai di luar masjid. Wa nahnu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah kata masa rombongan perdagangan mai, kami duk dengan Nabi, duk dengar khutbah Nabi sembahyang Jumaat. Fatharan nas, dengar-dengar geng menyaga namai meneru bakat keluar pergi. Zaman tu tak apa nak cerdik elok lagi. Zaman awal Islam apa semua tak apa nak faham elok lagi. Dia kata ni tak apalah, minggu depan ada jemaah lagi. Jadi tengok depa mai jual apa lagi. Pemikiran tu sampai dah apa dah. Sampai pada malam ni kuliah tak pergi apa, bulan depan dah lagi. Kita dengan agama ni kita selalu secondary kan agama ni. Kita secondary kan, kita nombor 2 kan agama. Apa kita pian ni ni nanti ada lagi. Sikap itu berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar kawan menyaga mai, Nabi duk khutbah, tak tangan pergi tengok dulu. Perbuatan mereka ni tinggal Nabi ni pakat pi semua tu. Allah turun ayat wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha. Bila depa tengok ada rombongan perniagaan mai, depa pekat belah pi nak tengok dia ni mai menjual apa, wa tarakuka qa'imah. Depa tinggal engkau wahai Muhammad duk berdiri cegat kau tu. Baik yang tinggal ni siapa? Dalam hadis Bukhari dia kata illas 12 rajulan. Hak tinggal 12 orang saja. Duk dengar khutbah Nabi. Lebih pada 12 dah ada sana. Sotong bakang ke, apung balik ke, opok lekor ke tak tahu, tapi semua ada sana. Yang tinggal tak keluar.
Ra'i khutbah Nabi ni berapa orang? 12 orang. Dia duk main macam tu. Kita buka ayat Quran, kita buka hadis Nabi, dia duk main 12 orang. Apa spesial dengan 12 ni? Tak ada apa. Dia cuma kebetulan saja. Kebetulan saja. Nanti ada pula balik pergi di majlis perbandaran, minta nak tukar nombor rumah buat nombor 12. Sedangkan rumah dia nombor 1134. Dia pergi majlis bandaran, dia kata ni ada borang tak? Ada borang apa? Saya nak tukar nombor rumah. Awak cik duduk di mana? Saya duduk Taman Sa'adun. Awak rumah lah jadi macam mana? Rumah lah tak ada jadi macam mana, cuma nombor 1134. Saya mau 12. Dia pun kata pasal apa? Pasal apa tu? Saya tanya, hang ni lah, hang orang buat kuliah Taman Berang tak mau pergi, duduk marah pula. Kerani di perbandaran ni. Ni lah hang, ni lah orang mengajar, hang tak mau pergi dengar, hang tak tahu apa. Ni 12 ni. Sebelum orang lain minta, saya minta dulu ni. Tuan-tuan, tak ada apa dengan nombor 12 ni. Cuma secara kebetulan dia main dalam Quran, dalam hadis, duk main cerita terpasal 12. Dan paling hebat lagi daripada hadis Al-Bukhari juga, riwayat daripada Abdul Malik radhiyallahu anhu. Dia kata sami'tu Jabir bin Samurah qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul yakunu 12 amiran. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة لم أسمعها فقال أبي إنه قال كلهم من قريش أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Jabir bin Samurah dia kata Nabi SAW satu hari bersabda, Nabi duduk depan sahabat-sahabat ni, Nabi kata yakunu 12 amiran. Ni Nabi, masa Nabi hidup dulu, Nabi kata akan muncul selepas wafat aku, Nabi kata 12 orang amir, 12 orang ketua. Nabi kata begitu. Aku tak ada esok ni, Nabi kata akan menggantikan aku 12 amiran, 12 orang ketua. Faqala kalimatan lam asma'ha. Kata Jabir bin Samurah, lepas Nabi sebut yang tu, Nabi cakap apa tak tahu, kami tak nak. Lepas pada Nabi sebut yakunu 12 amiran, Nabi kata esok ni, lepas aku tak ada esok ni, akan mai 12 orang menjadi ketua kepada umat manusia ni. Lepas pada tu Nabi ada kata apa pun tak tahu, lam asma'ha, kami tak clear dengar apa Nabi kata. Bunyi mumble kan. Duduk dulu kita duduk mengaji di sekolah, lah ni kita duduk main masjid, duduk dengar kuliah, ceramah dan sebagainya. Ada setengah guru kita ni, dia jenis tu, dia bercakap ni hak 5 patah mula tu dengar, hak ujung tu dia dia bunyi begitu. Style dia begitu. Dia kita ni duk telinga ni kalau boleh pergi panjang, pergi duduk tepi dia cantik. Kita tak tahu dia kata apa, dia bunyi mumble. Nabi SAW satu hari begitu jadinya. Nabi sebut kata yakunu 12 amiran. Nabi kata esok ni, lepas aku tak ada esok ni, lepas aku wafat, esok ni akan mai 12 orang amir, akan mai 12 orang ketua yang akan memimpin umat manusia ini. Lepas tu faqala kalimatan lam asma'ha. Nabi ada bercakap apa tu tapi tak clear. Faqala abi, maka kata bapa kepada Jabir bin Samurah, bapa dia nama Samurah bin Junadah. Bapa dia kata apa? Innahu qala kulluhum min Quraisy. Yang hampa tak dengar tu, Nabi kata apa? Nabi kata esok akan mai 12 orang pemimpin. Ke-12 ini berbangsa Quraisy. Itu yang hampa tak dengar. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Hadis inilah yang menjadi pegangan Syiah. Mereka beriman dengan Imam 12. Dan mereka buat cerita semua. Abang kata 12 imam mereka ni adalah keturunan Ahlul Bait, keturunan Nabi SAW.
Sedangkan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia kata 12 itu ialah hak 4 ni syuhada. Siapa dia? Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Ini syuhada, ini Quraisy. Hak bakinya lagi itu akan tengok siapa satu. Dengan syarat mereka berpegang dengan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya apa dia? 12 juga. 12 juga amir yang akan menjadi pimpinan umat Islam. Ayat yang kita duk baca baru 4 baris ni. Baru 4 baris baca. Dia cerita apa? Wa ba'asna minhum musnai asyara naqibah. Dan kami dirikan daripada mereka itu 12 orang naqib, pengulu. Tiap-tiap satu asbab, tiap-tiap satu tribe, satu puak, ada seorang pengulu untuk menjaga hal ahwal kaumnya. Maka Bani Israel ada 12 asbab, keturunan 12 anak cucu Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Itu asal usul Bani Israel. Dia kata, baik, wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala bagi mereka itu, Allah kata kepada puak Bani Israel ini, bahwasanya aku serta kamu dengan memberi pertolongan kepada kamu demi Allah jika sekiranya kamu dirikan sembahyang, jika sekiranya kamu keluar zakat, jika sekiranya kamu beriman dengan segala rasul yang aku utuskan, dan sekiranya kamu ta'zim dan kamu muliakan nabi-nabi dengan menolong mereka itu berperang, dan kamu beri utang akan Allah akan sebagai utang yang baik, yakni dibelanjakan pada agamanya. Tuhan janji kepada Bani Israel, kalau hampa taat perintah aku, hampa jauhi larangan aku, garanti aku tolong hampa. Tuhan janji dekat Bani Israel. Siapa Bani Israel ni? Anak cucu Nabi-Nabi. Siapa mereka ni? Start daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, sehinggalah kepada Nabi Yusuf alaihi wassalam. Allah dah bagi dekat mereka ni track mereka tu cantik, daripada moyang, tok, bapa, semua Nabi-Nabi. Tuhan kata dekat mereka, aku minta sikit aja dekat hamba, taat perintah aku, jauhi larangan aku akan pastikan aku tolong hamba. Apa dia perintah aku? Ni Allah sebut, hampa semayang jangan duk tinggal, zakat hampa mau duk keluar, rasul-rasul yang aku hantar hampa mau duk terima dan ikut. Kalau sekiranya hampa boleh buat benda-benda ni, aku akan pastikan aku tolong hampa. Apa jadi dekat Bani Israel? Sorry, bila main Nabi Allah Isa alaihi salam, Yahudi terima tak Nabi Isa? Walaupun Nabi Isa ada darah Bani Israel, tak mau juga. Bila mai pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada darah Bani Israel. Ini Arab terus depa padam. Cerita Nabi yang ada dalam Taurat tu depa padam. Depa tidak boleh terima Nabi yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kedatangan Nabi Muhammad sudah tulis dalam Taurat, depa padam. Kerana itu jadilah mereka ni umat yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sungguh aku akan mengkifaratkan, yakni ampun daripada Yahudi itu akan segala dosa kamu. Tuhan kata, hampa buat benda aku suruh, aku akan pastikan dosa hampa diampun. Saya dah bercadang, insyaAllah awal tahun depan nak pergi Baitul Maqdis, nak pergi tengok ni cerita kita dah baca dalam Quran ni, nak pergi tengok. Yang kata mereka ada satu dinding ratapan ni, nak pergi tengok dinding ratapan. Tu dinding tu pakat pergi duduk tahun tu, duduk teriak. Hak jenis pakai topi hitam, hak jenis pakai topi kecil tengah ni, hak jenis apa ni, duk ada depan dinding tu pakai duk teriak. Dinding tu tempat mereka confess dosa mereka.
Semacam mana golongan Nasrani di gereja mereka ada bilik. Mereka masuk dalam bilik tu, balik ni padri mereka masuk balik sana, dia nanti confess. Confess ni maksudnya apa? Cerita, saya hari itu sudah buat dosa macam ni, macam ni, macam ni, saya sudah buat salah macam ni, macam ni, macam ni, saya hari itu lugu tu, lugu ni dan sebagainya. Balik sana padri duduk dengar, dia kata lugu ni lah, dia kata Tuhan bagi tahu, kata dosa hang semua ampun. Bayang main banyak mana, bayang dia pun keluar, kira kosong, start lain berdakwah. Start lain berdakwah. Dia kata aku clear dah, aku bisa settle dah. Demikian juga Yahudi, mereka ada satu dinding, dia panggil dinding ratapan. Untuk masuk internet boleh baca cerita tu. Dia pergi berdiri di situ, hak berdiri, hak duduk, hak duduk. Letak dahi di dinding tu, ayam mata duduk turun darah pun ada. Ada hak duduk buka kitab, mereka duduk baca kitab sambil teriak buat. Itu dinding ratapan, dinding tempat mereka nak confess segala dosa yang mereka buat, dan mereka percaya dengan itu dosa mereka diampunkan. Ni mereka ni diceritakan hal ahwal mereka ni di dalam Quran cukup banyak. Sungguh Tuhan kata, kalau hangpa dengar perintah aku ampun dosa apa, dan sungguh aku masuk akan kamu akan beberapa syurga aku. Tuhan minta itu ya, dengar perintah aku tahu nak buat apa. Aku ampun dosa hampa, aku bagi hampa satu tempat dalam syurga. Tapi tolong taat perintah aku, tolong jauhi benda yang aku larang. Itu saja. Yang syurga itu mengalir di bawah mahaligainya dan di bawah pokok-pokoknya sungai air tawar. Ni tuan-tuan, ya Allahu Akbar, dalam Quran ni berapa kali Tuhan ulang ni. Bila Tuhan sebut aja pasal syurga, jannatin tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai itu. Tak tahu nak bayang macam mana. Berulang kali Allah bila sebut syurga, dia sebut sungai duk mengalir di bawah. Dia sebut syurga, dia sebut sungai duk mengalir di bawah. Apa satu istimewa dengan benda ni? Kita masuk syurga, kita tengok insya-Allah. Tuhan sebut berulang-ulang kali. Firman Allah, faman kafara ba'da dhalik minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Maka barang siapa yang kufur, yakni tidak ikut janji yang mereka buat, kemudian daripada demikian perjanjian itu daripada kami. Tuhan kata, Bani Israel yang berjanji, lepas itu ingkar janji, maka sungguh telah sesat dia daripada jalan agama yang betul. Siapa yang ingkar janji, dia sesat. Sama kita lah. Kita takbir Allahu Akbar semayang. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Janji, janji. Sesungguhnya sembahyang aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku, lillahi rabbil alamin, kerana Allah, Tuhan sekalian alam. Kita tunai tak janji itu? Betulkah kita sembahyang kerana Allah? Betulkah kita beribadat kerana Allah? Betulkah kita ni tingkah laku kehidupan kita ini kerana Allah? Dan betulkah mati kita ni, kita nak pastikan mati kerana Allah? Betulkah tak? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ustazah saya masa duduk mengaji Kolej Islam dulu, Ustazah Fauziah Sani nama dia, meninggal 2 hari lepas. Tuan-tuan, kita guru ni ada ramai, tapi guru yang boleh tarbiyah kita ni tak ramai. Guru ramai, tapi guru yang bila dia mengajak ni, dia attack hati kita ni, tak ramai. Allah yarham ustazah saya, guru saya ni, Ustazah Fauziah Sani. Oh, dia luar biasa tuan-tuan. Kalau anak tuan-tuan mengaji sekolah agama, sekolah Al-Irsyad ke, sekolah Al-Mashhur ke, sekolah mana ke, tingkatan 6 mereka mengaji mustalah hadis. Buku mustalah hadis tingkatan 6 tu dia tulis, Ustazah Fauziah Sani tulis, sampai hari ni digunakan. Ustazah Fauziah Sani ni berkelulusan masters daripada Universiti Al-Azhar. Zaman dia dulu ni bukan senang.
Orang zaman tu nak lulus MA, PhD negeri Arab ni bukan senang. Dia masa tu dah dapat. Dia mengajar ni tuan-tuan, lain daripada guru lain. Dia bercakap ni, dia bukan bercakap dengan telinga kita. Dia macam bercakap dengan hati kita. Tu nak abang tak hati, nak abang tak hati. Tapi bila berita kata dia meninggal sampai tu tak sedang air mata. Tak sedang. Sayang kita kat dia ni. Ustazah Fauziah Sani, anak murid dia ni tuan-tuan habis ni sampai Hakim Mahkamah Tinggi Al-Ustaz Datuk Zaitun, anak murid dia. Pesuruh Jaya Kehakiman Perlis Kedah Datuk Zaki Wahab, anak murid dia. Itu semua polis Islam, anak murid dia dulu. Walaupun masing-masing anak-anak murid ni dah pergi jadi High Court Judge, Hakim Mahkamah Tinggi apa semua. Oh, dengan nama dia tak boleh dengar tuan-tuan, bergoncang. Kesan tarbiyah dia, kesan. Dia baca hadis ni, dia baca satu simple punya hadis dia, tapi bacaan dia tu dia cucuk mai ke hati kita. Allah bagi kat dia benda. Keikhlasan dia, keilmuan dia, kehebatan pun cucuk mai ni. Dia satu sahabat saya hari ini jadi profesor undang-undang kat UiA, nak pergi sambung belajar di London. Pergi jumpa dia. Masa tu almarhum Ustazah Fauziah ni pengetua Sekolah Menengah Agama Perempuan di Perlis. Suami dia Dr. Arsyad, bekas pensyarah ITN. Pergi jumpa dia, masa tu dia pengetua situ. Jumpa dia, abang Ustazah, saya nak pergi sambung belajar, nak buat PhD di London. Tuan-tuan, dia pesan apa tuan-tuan? Dia pesan kata, belajar baik-baik, belajar elok-elok, pastikan ilmu tu kita dapat. Cuma Ustazah nak pesan satu, dah jadi orang pandai esok ni, ikhlas dengan Allah. Banyak tu ya. Dah jadi orang pandai esok ni, anda ada PhD, anda bawa balik main doktorat di depan, associate professor, dapat full professor. Esok ni ikhlas dengan ilmu, ikhlas dengan Allah. Banyak tu ya dia cakap, hamba Allah ni hari ni dah balik main, dah jadi lecturer, dah pakai profesor, dah jadi advisor syariah, berapa banyak bank yang ada dan sebagainya. Bila dengar berita Ustazah ni mati, tu dia tanya. Kalam dia, kata-kata dia tak banyak, tapi macam pahat masuk dalam hati. Tuan, benda-benda macam ni tentu nak cerita pun tak sampai perkataan kita nak cerita tu. Kasih sayang yang dia semai dalam diri kita ni begitu kesan dia. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini benda yang kita duk baca ni, Allah Subhanahu wa taala nak cerita macam tu. Dia kata apa jadi dengan Bani Israel ni? Membatal mereka itu, akan segala perjanjian itu mereka tidak ikut. Tuhan janjilah apa pun dia tak ikut. Firman Allah, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum, maka dengan sebab batal engkar mereka itu akan perjanjian itu, maka Allah laknat akan mereka itu. Kita mengaku kita orang Islam, kita hidup cakap lebih kurang tentang Islam. Oh jangan tuan-tuan, jangan macam tu. Kita mengundang laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami jauh mereka itu daripada rahmat kami, yakni syurga. Itu dia. Tuhan dia tak banyak cerita. Hang tak dengar cakap aku, hang tak masuk syurga. Itu aja. Itulah kesudahan yang kita nak pergi tuan-tuan. Kalau bukan syurga tempat kita, satu lagi aja yang ada. Apa dia? Neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa ja'alna qulubahum qasiyah. Ini yang takut. Kita apabila kita bantah Tuhan, ini akibat dia. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati mereka yang bantah kami itu keras. Dan Nabi kata dalam hadis, dia kata arba'un min syaqa'il abdi
Pula riwayat lain dia kata minasyaqai arba'. Di antara tanda jahat manusia ni 4. Apa dia? Salah satunya qaswatul qalb, hati keras. Hati keras. Tak sesiapa main nasihat, tak sesiapa main kata apa, dia dengan dia. Contoh yang sangat unik manusia keras hati dengan agama ni siapa dia? Kamal Atatürk. Oh, tuan-tuan balik hari ni ada kemudahan internet, dibaca cerita ni. Siapa dia Kamal Atatürk ni? Apa yang dia buat? Apa jadi dekat dia? Kesudahan mati dia macam mana? Baca. Kamal Atatürk ni dia punya benci dengan agama ni, dia punya benci dengan Allah dan Rasul ni tak ada manusia kalau dalam tempoh abad kita ni. Kebencian dia kepada agama, kepada Allah, kepada Rasul, kepada Islam, kepada ciri-ciri Islam dia tak suka. Teruk dia ni sampai Assalamualaikum pun dia tak boleh dengar. Dia ubah good morning, good evening, good night. Dia tak lagi orang Turki semasa pemerintahan dia sebut Assalamualaikum, dia tak suka dengar. Ni Tuhan kata apa? Wa ja'alna qulubahum qasiyah. Kami jadikan hati orang yang tak suka Allah, Rasul dan Islam ini keras. Balik baca cerita Kamal Atatürk ni. Yuharrifuna al-kalim an an mawadhi'i. Mereka menukar akan kalimah Allah di dalam Taurat, yakni cerita tentang sifat Nabi Muhammad mereka tukar daripada tempat yang sepatutnya. Cerita Nabi Muhammad mereka delete, mereka erase, mereka padam. Tidak ada lagi Nabi yang bernama Muhammad. Wa nasu hazzan mimma dhukiru bih. Dan lupa mereka, yakni Bani Israel Yahudi ini, akan bahagian daripada barang yang diperingat mereka itu dengannya di dalam Taurat daripada ikut Nabi Muhammad. Taurat dah pesan dah akan mai satu Nabi nama Nabi Muhammad, ikut Nabi itu. Mereka padam, mereka tak beritahu dekat orang mereka, dan mereka sendiri tidak ikut Nabi Muhammad. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Dan sentiasalah engkau melihat dan memandang ya Muhammad atas khianah daripada mereka itu selama-lamanya. Itu dia. Tuhan kata apa? Nama kata mereka ni Bani Israel Yahudi ni khianat selama-lamanya. Tak akan boleh percaya dekat mereka sampai bila-bila. 2 minggu lepas mereka pergi buat apa? Mereka pergi tangkap Mufti Al-Quds, Mufti Baitul Maqdis. Dia pergi tangkap. Dan konon keluar beritanya yang pergi tangkap tu bukan polis, bukan tentera dia, orang dia. Depa ni, rakyat dia apa ni pergi tangkap dia tu. Kononnya negeri-negeri kot tepi ni, negeri-negeri Arab kot tepi ni, Jordan, Mesir dan sebagainya, mendesak kerajaan Israel supaya pergi campur tangan, bebaskan balik mufti yang depa tangkap ni. Jahat depa ni. Jahat depa ni. Melainkan sedikit daripada mereka itu. Quran pun rizam, dia kata bukan semua baik-baik, jahat ni jahat. Seperti mana Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya yang masuk Islam. Kita dah cerita dah dulu. Abdullah bin Salam, dia ni asal-asal siapa? Ulama dalam kalangan Bani Israel, sangat dihormati dan disegani. Mereka pun ada ramai ulama. Dalam ramai-ramai ulama Bani Israel ni, Abdullah bin Salam inilah yang paling dihormati. Kehebatan ilmunya, kehebatan akhlaknya, ketinggian budi pekerti dan sebagainya, semua ada dekat dia. Akhirnya apa jadi? Dia masuk Islam. Yang kita dah baca dalam kuliah depan. Yang nama asal dia ni Husin bin Sailam. Dia ni apabila masuk Islam saja, Nabi SAW tanya Yahudi, ayyu rajul fikum Abdullah bin Salam? Nabi tanya kepada Yahudi ada ni, Nabi kata ni Abdullah bin Salam ni, siapa dia ni?
sebelum dia masuk Islam. Qalu, depa kata a'lamuna wa ibnu a'lamina, dia ni orang yang paling alim dan anak kepada orang yang alim-alim. Wa akhyaruna wa ibnu akhyarina, dia ni orang paling baik, anak kepada orang baik-baik. Tapi apabila depa tahu kepada Abdullah bin Salam ini masuk Islam, depa kata apa? Depa kata Abdullah bin Salam ni syarruna wa ibnu syarrina, dia orang paling jahat, anak orang jahat. Tadi baru tak sat depa kata dia baik, pasal depa tak tahu dia masuk Islam. Bila depa tahu kata dia masuk Islam dan cakap sudah kali, depa kata no, dia ni Abdullah bin Salam ni tak dia pakai nyawa. Inilah Allah Subhanahu wa taala nak menggambarkan jahatnya Bani Israel yang jahat. Firman Allah, fa'fu anhum wasfah, maka memaaf olehmu daripada mereka itu dan berjabat tangan olehmu. Kita tak disuruh cari pasal dengan mereka, kawan macam biasa. Innallaha yuhibbul muhsinin, Allah Ta'ala kasih dan suka segala orang yang buat baik. Dia kata ayat itu mansukh dengan ayat perintah perang kepada musuh Allah. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk cerita Nasara pula. Itu cerita Yahudi. Akan datang cerita Nasara. Siapa dia depan ni? Orang-orang Nasrani. Apa hal dengan Nasrani? Nah, wallahu a'lam. Ditanggung dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا معنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.